sekali lagi kita berkongsi bagaimana kerajaan sedang mempertingkatkan jumlah cabang untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Kalau secara terus begini melalui kaedah-kaedah tradisional, media tradisional dan juga media online di Facebook Live pun tidak sampai, maka kita akan turun padang. Ya. Info on wheels. Betul. Jadi itu dia caranya untuk menyampaikan je, menyebarkan maklumat terus pada dan masa sama juga peranan bagi ketua tempat tersebut, kata penghulu dan sebagainya juga sangat penting untuk memberikan input yang betul kepada bukan kata anak-anak didik, orang kampung lah. Jadi nak sampaikan informasi yang tepat dan memberi mereka satu keyakinan untuk mendapatkan vaksin contohnya. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkan supaya peranan yang dimainkan oleh mereka yang sentiasa aktif di media sosial okey, untuk memberikan input yang benar dan janganlah kita berkongsi satu perkara yang sebenarnya kalau diikutkan memberi impak yang sangat negatif dalam kalangan masyarakat. Ya, dan ini adalah apa yang perlu kita sentiasa panjangkan melalui pautan-pautan di media sosial. Jangan ragu ambil vaksin. Ya, betul. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa individu untuk berkongsi pengalaman mengambil vaksin untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat. Pada waktu ini kita bersama-sama dengan 3 orang individu. Kita ada Amira binti Abdul Aziz merupakan pegawai insurans. Kita ada Nurida Sulaiman, juruteknologi Makmal Perubatan Hospital Rehabilitasi Ceras, dan juga kita ada Aidil Aziz, pelakon kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi. Ya, okey, baik. Terima kasih kerana bersama kami. Jadi pertama sekali ingin saya bertanya berkaitan dengan pengalaman anda di media sosial berkaitan dengan vaksin. Apakah antara info-info palsu yang masih anda terima walaupun sudah lama sebenarnya kita telah pun menggunakan vaksin ini? Aidil, silakan. Itulah banyak info yang negatif kita dapat tengok di media sosial dan impaknya sangatlah negatif kepada rakyat Malaysia. Dan salah satunya ialah setelah divaksin boleh sakit lah, boleh datangkan sesuatu yang efek yang buruk dalam kondisi badan kita. Itu semua palsu sebab saya sendiri dah divaksin, wife saya dah, dan kebanyakan keluarga saya alhamdulillah sudah divaksin. Tiada apa-apa yang berlaku, dan yang paling penting sekali kita telah menjalankan tanggungjawab kita dan melindungi diri kita daripada pandemik COVID-19. Aidil, saya nak tanya, dah dapat 5G ke belum? Selepas dapat vaksin tu dah boleh dapat 5G ke belum? Saya ambil AstraZeneca. Selepas ambil AstraZeneca tu dah dapat 5G ke belum? Aduh. Okey. Kepada Amira pula. Ini dia gambar Aidil Dan isteri yang tersayang hari-hari masak ya. Hari-hari masak. Tengok terkecoh je Haliok tu. Okey, ini pengalaman 11 Jun yang lalu sebenarnya Aidil? Ya, betul. Okey, ambil di mana tu? Di UKM. Okey, baik. Baik. Jadi kita dah tanya pada Aidil untuk permulaan. Kita nak tanya juga pada Amira. Pengalaman. Pengalaman di vaksin. Cerita sikit. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so vaksin saya ambil pada 21 Mei yang lepas, baru sebulan yang lepas. So far semuanya berjalan dengan sangat lancar, tak sampai 40 minit semua dah settle. And then before divaksin, doktor pun dah inform, advise kita untuk ambil Panadol after kita vaksin. So after je I vaksin, terus I ambil Panadol and I ikut apa yang doktor cakap. So far ada side effect pada saya. Saya demam 2 hari, tapi lepas tu
alhamdulillah semua okey. Okey, baik, itu dia Amira. Jadi bagaimana ia meningkatkan keyakinan anda apabila anda berada di dalam kalangan keluarga dan juga apabila anda bakal bertemu dengan pelanggan-pelanggan nanti, kerana untuk wakil-wakil insurans ini mereka perlu berdepan dengan orang ramai, dan satu hari nanti apabila ekonomi kita dibuka semula, sudah pasti anda perlukan keyakinan untuk bertemu dengan para pelanggan. Jadi bagaimana vaksin ini meningkatkan keyakinan diri? Okey, sebagai seorang life planner, saya bertanggungjawablah untuk ambil vaksin ni. Tak kisahlah vaksin mana pun dulu, yang tu adalah yang terbaik. So, saya rasa kalau kita tak ambil vaksin, kita macam mana? Sorry. Okey. I yakin sebab dengan vaksin ni sahaja dapat, apa orang kata, dapat bagi precaution, langkah berjaga-jaga untuk kita dapat COVID tu sendiri. Okey, baik. Dan bagi Nurida sendiri menjadi sebahagian daripada orang kata sektor perubatan, Barisan Hadapan, ceritakan pengalaman juga di awal dan bagaimana program vaksinasi ini membantu untuk menangani kes-kes seharian. Contohnya sebab berdekatan lah dengan kata hospital rehabilitasi ceras ni. Okey, macam hospital rehabilitasi ceras pun merupakan salah satu hospital COVID yang kita menerima pesakit-pesakit COVID lah. So, vaksin ni memang penting untuk kita mencapai tahap herd immunity itu sendiri. Sebab bila dengan kita dapat capai herd immunity itu saja yang membolehkan kita dapat lawan virus COVID ini sendiri. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia memang kena sokong apa yang kerajaan dan juga KKM sarankan untuk mengambil vaksin supaya kita dapat mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok ini. Sebab dengan cara ini saja kita dapat memerangi virus COVID ini. Di kalangan doktor sendiri mungkin ada yang menyuarakan kebimbangan tentang vaksin di media sosial dan sebagainya. Apa pendapat anda berkaitan dengan kebimbangan yang disuarakan itu? Okey, setiap apa-apa pengurubatan ubat ke apa, dia mesti akan ada side effect dia yang tersendiri. Tapi macam tadi Amira pun kata dia pun demam. Saya sendiri pun demam, tapi saya demam pada second dose. So kita pun ambil ubat macam pihak hospital sendiri ataupun KKM dia dah tunjukkan cara apa yang berlaku pada kita, apa yang kita kena buat. Jika ada simptom yang lebih teruk, kita perlu ke hospital dengan kadar segera. So yang tu kita kena ambil maklumlah, yang tu jangan kita biarkan, tak apa, kita hold dulu. Jadi kalau kita kena tengok dulu keadaan kita sebelum kita ambil vaksin macam mana, dan juga selepas kita macam mana. Kalau ada demam ataupun mungkin kita rasa macam lagi teruk, lemah ke apa, kita pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang segera. Okey, baik. Dan kembali pada Aidil, pada awalnya Aidil mengambil vaksin ini, adakah pada daftar yang dari awal ataupun yang memang register daripada yang pertama dahulu? Sebab kita ada 2 kali untuk yang pengambilan sukarela tu. Yang kes Aidil sendiri bagaimana? Ya, memang pendaftaran tu pada peringkat awal. Dan saya juga bersama isteri dan juga artis-artis lain melakukan iklan bagi mempromosikan vaksinasi. Dan saya percaya artis dapat membantu kerajaan mempengaruhi rakyat di luar sana untuk percaya kepada vaksinasi. Jadi sedikit sebanyak kita merupakan idol dan inspired untuk orang di luar sana untuk daftar dan ambil vaksin. Yang paling penting fakta bukan auta. Itu caption yang digunakan. Betul. Pastikan dapat info daripada KKM saja. Baca info yang dikeluarkan oleh KKM. Berkaitan dengan pengambilan vaksin ini, mungkin doktor, sejauh mana pemahaman rakyat berkaitan dengan vaksin ini pada pendapat anda sebagai seorang pengamal perubatan di Barisan Hadapan? Adakah mereka benar-benar faham tentang vaksin ataupun mereka ambil sebab mungkin rasa terpaksa? Nurida.
Betul. Saya rasa ramai juga yang pada mulanya lah masa kita tengok masa yang COVID 2.0 kan, masa tu varian masih tak teruk lagi, so diorang pun rasa macam okey, tak nak ambil sebab ada juga family member yang rasa macam tak payah ambil lah macam tu kan. Tapi bila semakin lama, bila kita tengok, bila government menunjukkan yang COVID ni bukan tipu, dia adalah benar. Bila kita tunjukkan kadar kematian yang semakin meningkat, jadi diorang mempunyai kesedaran untuk mengambil vaksin itu sendiri. Mereka start mencari apakah kepentingan untuk kita mengambil vaksin ini, dan diorang akan start mencari maklumat. Lepas tu kita tengok KKM sendiri pun tadi dia dah turun ke Padang untuk bagi info kepada semua orang-orang kampung semua kan. So yang tu boleh meningkatkan lagi pengetahuan diorang tentang vaksin dan menyebabkan diorang rasa diorang perlu untuk mengambil vaksin tu. Amira, sebagai seorang pengamal insurans, sudah pasti anda juga mempunyai rangkaian yang luas. Jadi apakah nasihat anda kepada para pelanggan yang berada di bawah jagaan anda? Okey, nasihat saya, kita jangan memilih vaksin apa yang dapat. Apa vaksin yang kita dapat terlebih dahulu adalah vaksin yang terbaik untuk kita. So, cepat-cepat register. Jangan tunggu-tunggu, I nak Pfizer, I nak Sinovac. No such thing. You dapat apa yang terdahulu, itu adalah yang terbaik untuk kita, lindung kita, keluarga dan masyarakat sekeliling. Okey, baik. Jadi pastinya bagi Amira sendiri mesti rindu nak dapat bertemu dengan klien-klien secara macam sebelum ni. Kalau tidak nak macam online, macam-macam boleh berlaku dekat latar belakang tu. Ya, betul. So sebab Zoom ni agak susah sikit nak sampaikan info. Kita kena face to face sebenarnya. Jadi kita nak kembali kepada zaman itu sebenarnya dalam masa yang cepat, dan peranan daripada selebriti Aidil sendiri untuk memastikan informasi itu sampai kepada mereka. Dan ada tak Aidil orang yang macam DM isteri Aidil sendiri yang kata macam-macam lah, dia kata kenapa ambil ke apa benda ke, ataupun yang banyak yang positif berbanding yang negatif, Aidil? Buat masa ni tak ada. Tapi sebelum ni banyak info yang saya dapat, negatif, positif, dan saya rasa sekarang ni kerajaan dah berjaya mempengaruhi rakyat Malaysia tentang bagusnya vaksinasi. Jadi saya menyeru supaya kerajaan lebih memperluaskan lagi untuk menyampaikan maklumat tentang vaksinasi, dan supaya rakyat Malaysia ni dia tidak terpengaruh. Walau apa pun berita yang sampai sekarang ni dah ada macam WhatsApp group lah, apalah media sosial. Jadi walaupun dia dapat info yang negatif tu, orang cakap tak lul. Tetap register, tetap ambil vaksin. So far alhamdulillah semakin orang cakap semakin sikit maklumat negatif yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Untuk rakyat biasa yang mengambil vaksin, mereka tidak akan terdedah ataupun terlalu terdedah kepada risiko jangkitan. Tetapi untuk mereka di barisan hadapan seperti Norida, anda akan terus terdedah kepada bahaya jangkitan. Dan ada petugas di barisan hadapan yang dijangkiti semula meskipun telah menerima vaksin. Namun apakah kesan vaksin itu kepada mereka yang dijangkiti semula? Bagaimana fungsi imuniti mereka yang telah ditingkatkan dengan vaksin terhadap jangkitan baru ini? Memang ada juga kaki tangan yang telah divaksin dan dia dapat balik jangkitan, cuma jangkitan dia tu tidak terlalu teruk lah. Dia hanya mild sahaja sebabkan dia sudah ada pertahanan vaksin tu sendiri. Tapi dia kena complete untuk 2 dos tu lah. Macam tu. Kalau dia dah ada vaksin tu, dia lebih selamat sikit berbanding dia tak ada vaksin tu. Bila dia bekerja di barisan hadapan lah. Dan juga dia tidak boleh menyebarkan. Dan dia kena mengamalkan SOP pemakaian PPE yang betul lah. Untuk, walaupun kita dah ambil, memang kita akan terdedah juga, tapi dia sendiri kena mengamalkan SOP yang betul semasa kita menjalankan tugas. Ya, betul. Langkah berjaga-jaga tu memang sentiasa perlu diamalkan. Mereka yang divaksin kalau dijangkiti semula tidak boleh
menyebarkan virus itu ataupun kandungan viral virus itu dalam badan adalah terlalu rendah untuk disebarkan. Jadi itu adalah kepentingan menerima vaksin. Betul. Dan pentingnya untuk kita mencapai imuniti kelompok. Itu sebenarnya sasaran kita. Okey, baik. Jadi pesanan kepada mereka yang sedang menonton, kenapa mereka tak perlu lagi ragu-ragu untuk mengambil vaksin? Dalam satu ayat yang ringkas, kita ayat. Mulakan dengan Aidil. Ya, Aidil. Ambillah vaksin untuk lindung diri, lindung semua. Itu saja. Okey, baik. Amira. Sama juga ambil vaksin untuk yang penting lindungi diri kita dan keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Dan Norida dari Barisan Hadapan, silakan. Okey, kalau nak bebas dari COVID, nak menang dari COVID, wajib ambil vaksin. Ya, jadi itu dia ya. Ringkas tuntas yang paling penting, lindung diri, lindung semua. Sama-samalah kita menjadi sebahagian daripada mereka yang akan sama-sama kita mencapai imuniti kelompok pada penghujung tahun ini, insya-Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Amira, Norida dan juga Aida Aziz bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi tentang jangan ragu-ragu ambil vaksin. Terima kasih juga. Okey, baik. Itu dia. Kirim salam dekat anak-anak di sebalik tabir tadi. Okey. Baik, masih ramai yang tak